Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali. Biarlah kita sama-sama beribadah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, sehingga kita sama-sama boleh diberkati. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian kita, kaum wanita, yaitu kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kita sama-sama belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们平安， Apa kabar kita semua hari ini? 今天我们都好吗？ Saya berdoa kita semua sehat ya kaum wanita. 我为所有姐妹们祈祷，希望我们都在健康当中。 Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar kembali firman Tuhan. 今天我们再来学习神的话语。 Sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. 我们先做一个祷告先。 Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh beribadah
Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berkati kedua hamba-Mu dalam keterbatasan, Tuhan yang berbicara dengan bahasa yang sederhana. Berkati setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saya berikan tema untuk kita semua hari ini adalah mengapa orang hidup mengeluh, gitu ya. 今天我们的讲题就是为什么人活着要抱怨呢？ Ya, mengeluh itu kan menjadi satu bagian dalam kehidupan semua orang ya. 我们所有人的生活当中都有这些发言源。 Ratapan 3 ayat 39 sampai yang ke-40. 在耶利米哀歌第3章39到40节，这里告诉我们， Firman Tuhan berkata demikian. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarkan setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. 就是活人因自己的罪受罚，为何发言源呢？我们当深深考察自己的行为，再归向耶和华。 Jadi kaum wanita sekalian, sepertinya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengeluh ya. 姐妹们，我相信我们当中没有一个人生活是从来没有抱怨过的。 Nah, ada banyak alasan di balik setiap keluhan pasti. 当然，在这些抱怨的背后都有很多的理由， Seseorang bisa mengeluh karena pekerjaannya 可以因为他的工作 yang terlalu banyak gitu ya. 可能太繁忙了， Atau biaya hidup yang semakin besar tapi gajinya pas-pasan. 或者是生活的用费太高了，而且这些薪金不够用， Atau suasana lingkungan yang kurang kondusif atau kurang ramah begitu ya. 或者我们工作的环境不大安舒适。 Dan masalah yang bertubi-tubi, ada begitu banyak lah. 当然有很多的问题， Hubungan yang tidak harmonis 也许彼此之间的关系不和谐， dan lain sebagainya. 还有很多 Nah, pertanyaannya adalah gini, 问题是这样。 apakah salah kalau kita ini mengeluh? 那我们发言源错吗？ Alkitab juga mencatat kok para tokoh yang berkeluh kesah 圣经里也记载，很多人都曾经发过言言， dan mereka menumpahkan setiap keluhan mereka secara terbuka di hadapan Tuhan. 但是他们在神面前敞开他们所有的抱怨。 Ada Daud, 有大卫、 Yeremia, 耶利米、 Yesaya, 以赛亚、 Ayub dan Hana 约伯以及哈拿。 mengeluh kepada Tuhan saat mereka merasa tertekan. 当他们受压力的时候，他们向神抱怨。 Ya, atau secara psikologisnya mengeluh merupakan salah satu bentuk coping mechanism. 在心理学上，我们知道，假如发言源就是我们一种压制的制度， Nah, itu untuk menghilangkan stres, 就是把这些压力把它消除。 kecemasan dan rasa takut. 还有就是我们害怕，我们担忧， Mengeluh dalam tahap tertentu, 在某个状况之下，我们发言源的话， nah, kepada pihak yang tepat tapi ya, 但是我们向正确的人发言源的话， sebenarnya adalah hal yang wajar. 当然这是一个可以允许的， Jadi mengeluh dalam tahap tertentu berarti mengeluarkan keluh kesah kan? 就是在每个状况、某个状况之下，我们把内心里面的这些唠叨发出来的话， Yang mengganjal di hati kita. 就是在我们内心里面藏着、腌着的这些怨言， Supaya bisa tidak tertekan lagi gitu. 我们把它发泄出来，好让我们不受压力了。 Tapi masalahnya adalah kita terlalu sering mengeluh. 但是问题是我们太常发言源的话， Ya, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. 也许是从一些很小的事情，一直到很大的事件，我们都把它唠叨出来。 Mengeluh karena macet lah. 可能是交通堵塞， Ya, karena cuacanya buruk. 可能气候不好， Pasangan, 或者是配偶， anak-anak, rekan kerja, 还有可能孩子们，还有同工们， atasan atau bos gitu ya. 或者是我们的老板， Dan banyak lagi. 还有很多的问题。 Masalah tetap ada. 当然，这些都是有问题存在 Dan 的， keluhan juga terus berlanjut. 所以我们的抱怨也不断的持续的都有。 Tapi kaum wanita justru terlalu sering mengeluh menjadi pertanda negatif loh.
当然，姐妹们，假如我们太时常发怨言的话，这就意味着我们的情绪在负面当中， Suatu yang negatif dari kesehatan mental kita. 就是我们的精神健康上有一些的问题了。 Karena mereka cenderung memiliki masalah dengan kejiwaannya. 当然，这对我们的心灵、我们的精神是有问题的。 Tapi begini kaum wanita, sebaliknya seseorang yang jiwanya sehat justru bisa menerima diri apa adanya. 但是一个健康、精神上健康的人，他能够接受他自己， Bisa tetap optimis, 他能够乐观， bisa menerima orang lain dan keadaan di sekitarnya. 他能够接受其他的人，他也能够接受他周遭的环境。 Jadi kaum wanita sekalian, coba ingat-ingat berapa banyak hal yang kita keluhkan nih setiap harinya. 所以姐妹们，我们自己反省一下，一天里面我们到底抱怨多少次？ Sesekali ingin mengeluh tidak apa. 在某个时间我们想发怨言的话，那是没问题的。 Kita bisa datang sama Tuhan meminta kelegaan dan pemulihan daripada Tuhan. 我们可以来到神面前恳求他打理我们，恳求他应允我们。 Tetapi kalau terlalu banyak keluhan, 但是太多抱怨的话， apalagi itu menguasai perasaan dan akhirnya tindakan kita. 但是这些抱怨控制了我们情绪以及我们的行为。 Kalau sampai hal itu terjadi, kayaknya kita perlu membenahi diri. 假如发生这样的事，我们一定要整理自己，自己审查。 Seperti apa yang dipertanyakan oleh Nabi Yeremia harus menjadi perenungan buat setiap kita. 所以就像耶利米问的，应该成为我们今天思想的问题。 Ya, dia mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? 为什么人过着要抱怨呢？ Yang mana selanjutnya Yeremia berkata demikian. 耶利米接下来这样说： Jikapun seseorang mengeluh, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. 假如要抱怨的话，每个人希望所抱怨的就是关于自己的罪。 Iya, jadi bukan karena keadaan di luar kita gitu ya. 所以我们抱怨的问题不是我们周遭的问题， Tetapi karena dosa-dosa kita. Gitu. 但是我们应该对我们自己的罪行而抱怨。 Karena keluhan yang seperti ini mengajak kita untuk introspeksi diri. 这样的抱怨让我们自己可以审查自己， Mengeluh tentang dosa kita. 就是对我们自己所犯的罪行，我们自己抱怨。 Ya, ini akan mendorong kita kepada perubahan hidup. Kita mau berubah dalam kehidupan. 这会推动我们在生活态度上有所改变。 Jadi daripada terus mengeluh, 好过我们不断的发怨言， lebih baik kita berusaha menemukan jalan keluar. 我们更好找一条我们可以走出这条抱怨的路的， Kita cari solusi. 我们找一个解决方案。 Ya, pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. 今天我们要思想的几个问题， Apakah kita terlalu sering mengeluh? 我们有没有太多的发怨言呢？ Mengapa? 为什么？ Hal apa yang kita peroleh dari setiap keluhan itu? 那我们从这些抱怨当中，我们得到了什么呢？ Ya, pertanyaannya saya balikin untuk setiap kita ya. 当然，这个问题我们每个姐妹们自己回答。 Karena setiap hari pasti kita ada aja ngeluhnya gitu ya. 当然，每一天都有一些的怨言我们所发出 Nah, 来的。 pertanyaannya adalah sering atau tidak? 问题是你太常发怨言，或者是太一点一点而已。 Apa coba alasannya? 那你发怨言或者是抱怨的理由是什么？ Jadi setelah kita mengeluh, kira-kira kita dapat apa? 所以当我们抱怨的时候，我们得到什么呢？ Dapat solusi 得到解决方案吗？ atau dapat marah? 或者我们愤怒了？ Jadi pilihannya ada di tangan kita ya. 所以这些怨言要不要发出来，在我们自己手中。 Ya, pertanyaan kedua begini. 第二个问题， Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya jika terjadi kesulitan dalam kehidupan kita? 那成为相信的我们，在面对生活上问题的时候，我们要怎么样来面对它、对待它？ Iya, apa yang akan kita lakukan? Mengeluh atau kita bersyukur atau kita berdoa sama Tuhan? 我们遇到问题的时候，是抱怨呢，是向神祈求呢，还是为这些问题我们感恩？ Sekali lagi, setiap orang pasti mengeluh. 当然，每个人都曾经抱怨过， Tapi biarlah mengeluh itu tentang dosanya. 但是我希望我们抱怨的是因为自己的罪行。 Jadi apa sih yang harus kita lakukan?
所以我们应该做什么呢？ Mengeluhlah secukupnya, ya, mengeluh secukupnya. 我们适当的来抱怨而已。 Dan mulai datang sama Tuhan. 我们可以开始来到神面前， Kita minta agar Roh Kudus yang memampukan kita setiap hari berpikir jernih, 让圣灵赐给我们有一个敏锐或者是清澈的思力， ya daripada kita mengeluh tanpa ada ujungnya, 好过我们不断的没完没了的一直在抱怨， akan sangat melelahkan sekali. 这会让我们的精神、身体都非常的疲惫。 Ya, yang menjadi hikmat kita hari ini adalah 今天成为我们得到的智慧就是， jangan habiskan waktu kita untuk mengeluh, 不要花时间在抱怨这件事上， tapi coba selesaikan masalah-masalah kita pelan-pelan. 但是我们慢慢的、一一的解决这些问题， Dan jadikan masalah-masalah itu adalah bagian penting dari perjalanan kita belajar. 所以在这些解决这些问题的时候，让我们学习到在我们生活当中怎么样来解决这些问题又问题又问题的。 Sekali lagi, mengeluh secukupnya. 所以，正式来说，我们适当的发言言， Dan mulailah datang sama Tuhan. 就是殷勤的来到神面前。 Mari kita bersatu dalam doa. 今天信息到这里，我们做一个祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih 主啊，感谢你， kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. 今天我们可以聆听你的真理， Sebuah perenungan untuk kami melihat kehidupan kami. 让我们可以看到我们的生活。 Karena seringkali dalam perjalanan ini kami banyak mengeluh 因为在生活的路途当中，我们太多抱怨了， dibandingkan kami bersyukur. 好过我们多过我们的感恩。 Kami sadar Tuhan kami manusia terbatas 我深信我们每个人在你脚前是有限的， dan ada banyak kejadian di dunia ini juga tidak sempurna. 当然在世界上很多所发生的都不是完美的。 Tapi biarlah Roh Kudus boleh menolong setiap kami. 恳求圣灵帮助我们每一位， Kami boleh punya pikiran yang jernih setiap harinya. 我们每天都有清澈的思力， Kami lebih banyak bersyukur daripada mengeluhnya. 我们要更多的感恩，好过更多的抱怨， Karena itulah yang Tuhan rindukan dan inginkan dari setiap kami. 因为这就是神要我们每个人可以做到的。 Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，感谢你的真理， Kiranya firman-Mu boleh menolong setiap kami. 愿你的话语可以帮助我们每一个。 Kami berdoa Tuhan untuk setiap kaum wanita dimanapun berada saat ini. 今天也为着所有不在场的姐妹们， Biarlah kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kaum wanita. 愿神所赐下的恩典、怜悯以及健康，在我们身体上，在我们生活上是实际的看到的。 Ada kebahagiaan, ada sukacita yang terus dirasakan. 我们不断有从神而来的喜乐和平安， Karena ada Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan setiap kaum wanita. 因为圣灵引领我们每一位姐妹们。 Kalau hari ini ada yang kurang enak badan 今天，假如我们有身体欠佳的， atau sedang mundur secara iman, 或者我们灵命倒退了， biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menjamah kehidupan setiap kaum wanita. 恳求主耶稣基督亲自的引领我们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感谢你， Kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠耶稣圣名祈求的， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿神祝福我们每一位。